إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini dapat sekali lagi kita sama-sama berkumpul di surau kita. Untuk kita sambung kesan kita dan apa-apa ilmu yang boleh kita manfaatkan. Dan sebagaimana yang telah maklum pada kuliah yang lalu kita dah menghabisi buku Syekh Tariq bin Saleh. Itulah Amalan Muslim Sehari Semalam. Setelah beberapa tahun lah saya mengajar di sini. Beberapa tahun tu kira banyak tahun juga tu. Saya ingat dah 7 tahun saya kat sini kot, lebih mau. Bukan itu lah kot. Ya. Tapi masa PKP tu kita banyak tak ada. Ya tak? Ha? Selama tak ada kan. Dan saya beritahu pada hari itu kita nak baca buku fiqh pernikahan ataupun fiqh kekeluargaan yang ditulis oleh Syekh Ahmad Sarwat ataupun disebut atau dipanggil Ustaz Ahmad Sarwat. Dia ni ilmuwan Indonesia dan dia ada banyak mengarang buku-buku agama. Saya ada koleksi buku agama beliau 17 set. Tapi PDF lah, PDF. Dia ada koleksi buku agama Syekh Ahmad Sarwat. Dia terkenal juga dia ni. Dah sudut penulisan lah. Boleh kata semua bidang-bidang penting dia ada. Dia ada buku fiqh ibadat, dia ada buku fiqh munakahat, of course lah ya. Dia ada buku fiqh muamalat, jinayat, qada. Dia ada buku fiqh daulah. Fiqh daulah ni ialah fiqh kenegaraan. Tak beza sangatlah dengan fiqh siasah, fiqh politik. Ya. Dia ada fiqh libas, ya, the science of attire and dress, ya, tentang pemakaian seorang Muslim. Ya. Dia ada fiqhul at'imah, fiqh makan minum. Ya, saya juga ada baca buku beliau di surau di apa nama tu? Di surau apa nama tempat tu? Subang Tambahan. Subang Tambahan tu lama saya mengajar. Lebih lama daripada di sini lagi. Saya ingat dah 10 tahun. Tapi dulu saya dah mengajar 5 tahun atau 6 tahun begitu. Dan dia stop. Biasalah tukar IJK kan. After 3 years, pengurusi lama naik, dia panggil saya balik. Panggil kita pergi ya kan. Situ pun sama, saya khatam satu buku. Tapi buku lebih kurang buku yang tu lah. Cuma yang tu Amalan Muslim Sehari Semalam yang ditulis oleh Syekh Tariq bin Saleh yang diterjemah oleh Syahrin Jasa. Saya baca di situ buku Syahrin Jasa sendiri. Itulah buku Fadilah Amalan. Habislah buku tu. Kemudian saya diminta mengajar tentang fiqh pemakanan. Juga saya guna buku Syekh Ahmad Sarwat. Baik. Di sini insya-Allah taala kita akan baca buku itu. Dan saya lihat dalam banyak-banyak buku fiqh pernikahan, fiqhuz zawaj atau disebut juga fiqhun nikah. Dulu-dulu kita panggil fiqh munakahat. Istilah ni dia boleh berubah. Buku-buku fiqh kontemporer ataupun semasa hari ini banyak menggunakan perkataan atau term fiqhu al-usrah. Fiqh kekeluargaan. The science of family. Dan sebahagian lagi panggil fiqhul ahwal asy-syakhsiyah. Ya, the science of personal affairs. Sama aja, lebih kurang aja kan. Ya. Dan itu yang ditulis oleh Syekh Muhammad Az-Zuhaili, pengarang buku Muktamad Mazhab Syafi'i yang paling famous sekali pada hari ini. Buku Mazhab Syafi'i yang latest tuan-tuan, yang up to date, yang modern. Dalam market yang banyak digunakan pakai lah, Hatta Jakim pun pakai, ada 2. Satu ialah
apa nama tu? Fiqh manhaji. Tak pernah dengar fiqh manhaji? Takkan tak pernah dengar. Banyak majlis surau pakai buku fiqh tu, ya. Fiqh manhaji tu buku Syekh Ali Sarbaji, ya. Dan satu lagi buku Muktamad Zuhaili itulah. Dalam buku Muktamad tu untuk pernikahan, dia tulis Fiqhul Ahwal Asy-Syakhsiyah. Ya. Fiqh of Personal Affairs, ya. Kalau English itulah dia tulis macam tu, ya. Tapi tak apa, istilah tu tak ada masalah. Tapi yang merujuk kepada fiqh tentang kekeluargaan, ya. Dan sebenarnya ada banyak bab yang himpunkan dalam fiqh berkenaan, ya. Sebagian buku fiqh, tuan-tuan, Fiqhun Nikah, The Science of Marriage ataupun of Personal Affairs ni, dia tak kurang daripada 9 atau 10 kitab. Kitab ni makna bab yang besar lah. Menjadi kebiasaan buku-buku agama, kalau bab tu besar, dia panggil kitab, ya. Hak kecil tu dia baru dia panggil bab. Daripada kitab jadi bab, jadi fasal. Kitab ni maknanya bab yang besar lah, ya. Kemudian bab hak bawah dia tu, lepas tu fasal. Fasal ni macam section lah, ya. Contoh fiqh ibadat. Fiqh ibadat kita ada berapa kitab? Ya, kita ada 5 kitab. Kitab ni makna bab hak besar-besar. Pertama ialah Kitabu At-Taharah, kitab bersuci. Bersuci kita tak panggil bab. Itu saya tengok ada buku tulis bab bersuci. Itu buku kecil. Buku kecil tu, ya, biasa dia guna bab lah, kerana dia menghimpunkan tajuk tu ringkas. Dia tulis tajuk tu ringkas kan, dia tulis bab lah. Mungkin dia tulis fiqh ibadat, nombor 1 bab bersuci, nombor 2 bab semayang, nombor 3 bab puasa, macam tu lah. Tapi kalau buku yang besar-besar dia panggil kitab. Ibadat ada 5 kitab yang besar, ya. Ada kitab taharah, kitab solat, kitab zakat, kitab puasa dan kitab haji, ya. Kemudian dalam kitab tu ada bab. Macam kitab taharah, ada bab-bab dia, babul miyah, bab air, lepas tu bab bekal-bekal makanan, lepas tu bab istinja, ya. Satu bab ada satu bab lah. Bab tu biasa kita panggil chapter lah, chapter kan. Semayang pun sama juga, bab yang pertama, bab yang kedua, ya. Mula dengan mukaddimah lah, mukaddimah pengertian semayang, apa semua hukum semayang, betul dia pergilah syarat wajib semayang, syarat sah semayang, itu bab. Dalam bab tu ada fasal mana section. Sama juga dengan fiqhun nikah, fiqh pernikahan pun sama juga, ya. Kita ada tadi saya sebut ibadat, lepas tu kita ada munakahat, kita ada muamalat, kita ada jinayat, dan satu lagi qada'. Kadang-kadang qada' tu dia masuk under jinayat. Muamalat ni satu fiqh yang besar. Bawah muamalat tu dia ada kitab, munakahat ni dia fiqh yang besar kan. Bawah dia tu dia ada bab-bab yang besar juga, yang kadang-kadang ulama sebut kitab juga, ya. Kebiasaannya dia ada 9-10 kitab ni itulah, ya. Jadi tadi ibadat turun pada 5 kitab. Munakahat pun dia turun kepada beberapa kitab, ya. Nombor 1 sekali ialah Kitabuz Zawaj. Dia cerita tentang hukum hakam pernikahan, definisi pernikahan, hukum melihat wanita, ya, bertunang, semualah hak-hak bersabit dengan, rukun nikah, syarat nikah, semua duduk situ belaka lah, ya. Kemudian dia ada Kitabu As-Sadaq, kitab tentang apa nama tu, mas kahwin mahar lah, mahar, betul tu. Kitabus Sadaq ialah kitab mas kahwin. Mas kahwin ni dia bukan bab tau, dia kitab. Kalau hak betul-betul fiqh lah, yang besar punya kan, dalam buku ni dia panggil bab aja. Tapi yang besar memang kitab. Kitabuz Zawaj hak mula-mula, kemudian Kitabus Sadaq. Bab mahar ni dia satu kitab yang besar, ya. Kemudian dia pergi satu persatu, ada Kitabun Nafaqah, kitab nafkah. Nafkah lah, nafkah kan. Orang nak panggil nafkah, kita panggil nafkah.
Dia bukan satu bab tau, dia satu kitab nafkah ni. Pasal dia ada banyak slot. Dia ada bab daripada kitab tu, turun bab dia. Dia ada nafaqatul zaujat, bagi nafkah pada isteri-isteri. Ada nafaqatil aulad, nafkah pada anak-anak. Dia wang bayar wang tu. Ya. Ada nafaqatul walidain, nafkah kepada mak bapak. Mak bapak kita wajib bagi nafkah kalau dia tidak mampulah. Ya. Untuk kita ada duit, contohlah ada harta, kita tak wajib bagi sebenarnya. Ya. Kalau dia fakir, baru wajib kita bagi. Ya. Dia tak macam isteri. Isteri ni isteri kaya ke, isteri miskin ke, dia wajib bagi. Melainkan kalau isteri tu redha kita tak bagi, tak apalah. Macam di Tanah Arab hari ni ada satu skim perkahwinan. Nama dia nikahul misyar. Dia dekat-dekat dengan nikahul syirar. Kalau nikahul syirar tak boleh lah. Saya tak tahulah sekarang ni orang amalkan lagi atau tidak. Tapi dulu-dulu memang orang buat. Zaman Rasulullah dulu memang orang buat. Orang Arab memang suka buat begitu. Nikahul syirar ni ialah aku nikah dengan anakmu, mu nikah dengan anak aku. Lagu tu dia buat. Aku nikah dengan adikmu, mu nikah dengan adik aku. Ya. Itu nikahul syirar. Tak ada mahar. Mahar dia ialah aku nikah dengan adikmu, aku nikah dengan anakmu, mahar dia ialah mu nikah dengan aku. Lagu tu. Dia menjadikan perkahwinan sebagai mahar. Mana boleh kan? Ya. Sebab tu sebagai ulama kata cara begitu haram. Sebab ada hadis dalam Nabi larang. Ya. Menjadikan mahar tu sebagai pernikahan. Sebab kata kalau mahar asing pun tak boleh. Dengan syarat kita mensyaratkan pernikahan di atas pernikahan. Tak boleh lah. Ya. Aku nikah dengan adikmu dengan syarat mu nikah dengan adik aku. Walaupun mahar dibayar, tapi sebagai ulama tak benar juga. Kerana sebagian kata dilarang tu kerana mahar. Dan sebagian lain kata yang dilarang itulah kerana mensyaratkan pernikahan di atas pernikahan. Ya. Itu nikah syirar. Maklumlah dalam fiqh memang ada bab tu. Ya. Saya dulu di universiti, saya kan mengajar part time di universiti kan, Open University tu. Saya tak ajar fiqh pernikahan, tapi kalau tak cukup pensyarah, saya ajarlah. Saya dah lah ajar dulu satu sem. Sekali tu ya ajar. Tapi saya sebab tak pernah mengajar, student dah besar-besar, orang besar-besar, orang semua bukan budak-budak. Kalau mengajar PTA, kalau budak degree ni after SPM lah kan. Kalau mengajar PTS mana ada SPM. Semuanya bekerja belaka ni. Ustaz-ustaz kafar, kerja di jawatan agama. Kadang-kadang dia orang yang banyak bercakap. Saya ada student yang paling tua lah, umur 65 tahun. Pencen DBP. Kalau kelas je dia bercakap. Saya bagi je kan. Sebab dia memang berilmu. Dia memang ada ilmu. Dia banyak mau baca. Dia bahagian buku kan. Memang ada ilmu. Tapi masalah dia tak pandai baca Arab. Ustaz ni bila tak pandai baca Arab, dia problem sikit lah kan. Dia susah nak buat saya makan, kena cari kat Melayu. Adalah poin-poin dia salah tu ada. Tapi nak cerita dia, jadi kita pun kena banyak buat persediaan. Saya pun start daripada tu saya banyak baca apa itu ini. Dan memang kita kena tahu pun ustaz-ustaz ni memang kena banyak tahu kan. Baik, nikah syirar tu memang tak boleh lah. Dia macam muta'ah lah. Dia ada beberapa pernikahan dilarang. Nikah muta'ah, nikah syirar, nikah tahlil. Tahlil ni Cina buta yang abang tanya tu hari lah. Ya. Ada satu lagi, ada 4. Okey, nikah mesyar ni bukan syirar lah. Nikah mesyar ni ialah dia menikah dengan syarat suami tak bagi nafkah. Ilmu dia tanah Arab tu dia bincang tuan. Sebagian kata tak boleh. Tak boleh. Sebagian kata begitulah. Kerana dia mensyaratkan benda yang harus. Mana boleh syarat begitu? Asas-asas suami dia kena bagi nafkah pada isteri. Tiba-tiba kita mensyaratkan. Seolah-olah macam syarat ni tak kena. Ya. Dia menafikan perkahwinan tu sendiri. Dia tak benar lah. Tapi majoriti atau sebagian besar membenarkan.
Sebab tu kat sana kalau enactment dia lah, kalau kita agama negeri lah kan, dia membenarkan. Boleh. Kerana benda-benda harus umpama ini boleh disyaratkan selagi mana dengan redha lah. Dia tidak ada larangan lah, dia kata boleh. Tu dia panggil nikah misyar. Kerana lagi satu dia nak orang kata apa, nak menyelesaikan masalah. Ya. Lambakan wanita. Lambakan wanita. Boleh kata begitu lah. Ramai sangat wanita tak ada suami. Kan dia perlukan suami. Dia ada career, duit ada, everything dia ada, tapi suami tak ada. Jadi dia nak kahwin dengan syarat tak ayah bagi nafkah ke dia. Ya. Dan dia pun tak boleh minta nafkah tu sebab dia dah sign dah kan. Saya tak nak nafkah. Boleh tak? Memanglah ulama khilaf. Tapi dari satu kebaikannya ialah dia boleh membantulah wanita-wanita yang tak ada suami. Banyak negara membenarkan. Ya. Misyar. Saudi pun tak silap saya membenarkan. Ketat-ketat Saudi buat hukum ni pun dia benarkan. Tak silap saya dululah, sekarang saya tak tahulah kan. Pasal nafkah ni dia benda harus. Bukan benda harus ya. Nafkah ni dia wajib. Macam mana entah perbahasan dia. Tapi bolehlah mensyaratkan begitu boleh. Kan? Kadang-kadang bila ada keperluan, walaupun benda tu ramai ulama larang. Tapi biasa ulama-ulama moden dia ambil. Ya. Contoh saya bagilah contoh kan. Tak kena dengan tajuk pun. Kita pergi buat loan kat bank konvensional. Betul tak? Islamic tak ada isu. Islamic tak ada isu. Ni konvensional ni. Betul tak? Personal loan RM100,000. Apa status duit yang kita pinjam tu? Kalau majoriti para ulama, termasuk hak standard dalam mazhab Syafi'i, status duit yang kita pinjam konvensional tu, yang tak Islamic lah, riba lah cerita dia. Istilah baru ni kita panggil konvensional lah. Istilah lama kita panggil pinjaman yang dilarang oleh syarak. Riba. Awak nak panggil konvensional ke nak panggil apa tak kisah. Dia ada dua je cara pinjaman ni. Satu yang di-endorse oleh Islam, which is no riba dan tak ada larangan-larangan yang lain. Satu lagi ialah yang Islam tak endorse lah atau Islam larang, yang berkaitan dengan riba dan lain-lain larangan lah. Kita nak main konvensional apa, itu istilah kita saja. Cerita dia ada kena dengan riba lah. Oh, saya nak pinjam RM100,000. Boleh saya bagi awak RM100,000, awak bayar dalam masa 10 tahun, sekian-sekian amount sebulan. Campur-campur semua RM130,000. RM30,000 ni kira faedah tau, kira interest. Faedah interest tu kita panggil sekarang. Istilah nak panggil apa, panggil lah. Tapi term yang ada dalam syarak, dia panggil riba. Betul tak? Jadi kita pun pinjam RM100,000, tiap-tiap bulan kita bayar untuk jangka masa sekian-sekian, mungkin 10 tahun. Total amount dia adalah RM130,000. 30 tu memang kita tahu riba lah kan. Yang RM30,000 kita tak nak sentuh, itu memang riba lah. Hak RM100,000 ni, hak kita terima RM100,000, hak kita bayar tu, kemudian lah, hak kita terima RM100,000. Apa status duit tu? Kalau ikut standard mazhab Syafi'i, bahkan majoriti ulama, status duit tu haram. Kalau tuan-tuan beli baju, baju haram. Kalau tuan-tuan beli kereta, kereta haram. Kalau tuan-tuan beli rumah, rumah haram. Itu ada seorang ustaz tu. Ya. Babi haram, dia kata. Arak haram. Tu tuan-tuan naik kereta loan bank tu, konvensional tu, mak datang surau. Teruk juga dia kata tu. Pumpang dia bagi. Saya tengok mengiling kepala. Tapi hak dia cakap tu sebenarnya tidak salah 100%. Ada betulnya. Sebab Ustaz pondok kan, Ustaz konservatif ni memang mazhab Syafi'i lah dia. Ya. Tapi kena tengok lah, kena saring lah dengan fatwa-fatwa semasa. Ya. Kena banyak baca lah sikit. Tak guna pakai dah fatwa tu walaupun dia majoriti. Dan of course yang standard mazhab Syafi'i. Dunia dah tak pakai, Malaysia pun dah tak pakai. Apa yang tak pakai tu? Status duit daripada pinjaman riba haram. Dia tak pakai dah yang tu. Dia pakai yang mana? Dia pakai yang dulu-dulu minoriti. Ya. Mazhab Hanafi saja kata kontrak itu sah, akad itu sah dan duit itu halal. Hanafi je kata. Hak lain semua kata haram. Hak lain semua kata tak sah. Hanafi je kata sah. Dia ada hujah yang bagus dalam bab ni. Itu yang kita pakai hari ni. Kan? Walaupun dia minoriti,
Tapi dia ada hujah yang bagus dan dia menepati kemaslahatan dan keperluan pada hari ni. Yalah, setengah orang dia sama je, Islamic konvensional, tu cerita lain. Cerita yang kita kata hak Islamic, hak konvensional tak Islamic. Jadi nak cerita, betul tak? Kalau kita guna pakai fatwa lama, susah lah. Fatwa baru, duit itu halal. Kalau kita beli rumah, rumah halal. Kalau kita beli kereta, kereta halal. Tak ada kena-mengena dengan urusan kita tu. Hak haram tu ialah perbuatan kita dan duit riba yang kita bagi. Adapun status duit itu dia halal. Tak perlu buat apa-apa, guna saja. Kita pakai yang tu lah, Jakim pakai yang tu, wilayah pakai yang tu. Dan saya yakinlah negeri-negeri lain pun memakai fatwa yang sama, sebab kita tak mampu nak semak semua kan. Tapi dunia pun pakai yang tu. Kerana dia menepatilah dari sudut hari ni. Betul tak? Kalau dia ambil yang majoriti, dalam keadaan ramai orang buat konvensional. Banyak start tuan. Kalau kita pergi lebih mendalam, kalau kita ambil harta ni ialah haram kan? Tuan-tuan nak fara'i pun tak boleh. Tuan-tuan mati, kena cek tu. Oh, ni riba ke tak riba? Kalau riba tak ada pergi kerana tuan, dia kena pergi Baitul Mal. Macam mana? Dia semua bersangkut paut tu. Sebab tu Majlis Agama dia nak keluarkan satu fatwa pun, hatta mufti kan, dia nak keluarkan satu fatwa. Dia melihat implikasi-implikasi yang lain. Di samping dia tengoklah dalil dan keperluan semasa, dia tengok belaka tu. Bukan boleh main cakap je. Hari ni tuan-tuan bukan buka buku je haram, buka buku je halal, bukan macam tu. 50 tahun dulu boleh lah. Hari ni kena banyak baca. Ya. Fatwa-fatwa terkini yang terbaru, lama web selalu nak kena buka. Ya. Baik. Balik pada tadi kan. Nikah mesyar tu syarat yang sebut tadi kan. Jadi nikah mesyar tu walaupun ada ulama kata boleh, walaupun ada ulama kata tak boleh, tapi sebahagian kata boleh dan dia membantulah isu-isu masyarakat yang ada. Tak apa, ambil yang boleh membantulah. Tak. Benda khilaf ni manusia bagi pendapat. Pendapat manusia ni tuan-tuan, dia bukan wahyu ilahi yang mesti ditaati secara mutlak dan tak boleh berubah langsung. Ada asas-asas tertentu, boleh saja kita ambil pendapat yang lebih baiklah untuk kehidupan kita. Baik, jadi ada banyak kitab kan. Macam mahar tu ada kitab yang khas. Tolak, kitabut tolak, bukan babut tolak tau, bukan bab tolak, kitabut tolak. The chapter of divorce. Kerana talak ni ada banyak bab, ada banyak perbahasan. Ada tolak sunnah, ada tolak bid'ah, ada tolak yang harus, ada tolak yang haram, yang bid'ah tu yang haram lah. Macam-macam lah ya. Apa yang ada tolak yang harus, tu bagi lelaki lah. Wanita pula, apa konsekuensi yang wanita ni dia boleh minta talak daripada suaminya? Ada? Bukan tak ada. Kemudian kitabu al-iddah, kitab tentang iddah. Dia kitab tu, bukan bab tu. Sebab dia benda yang besar. Iddah ni dan Quran Allah Ta'ala sebut one by one. Di samping hadis Nabi lah, tapi dia punya ayat tu dalam Quran ada. Iddah kematian suami macam mana, iddah wanita yang tak kematian suami ada sebut dalam Quran. Iddah wanita mengandung ada. Ada banyak juga iddah ni, ada 6-7 tak silap saya. Tapi Allah Ta'ala mention one by one dalam Quran. Lepas tu ada kitabur radha'ah, kitab susuan. Itu pun bukan bab, itu satu kitab. Kerana susuan ni tuan-tuan, sebenarnya ia telah berlaku sebelum zaman Rasulullah SAW, di mana menjadi tradisi orang Arab, walaupun dia boleh susukan anaknya, dia akan beri pada orang lain untuk menyusukan. Itu dah jadi tradisi mereka. Dan Allah Ta'ala benarkan, fa in arda'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Kalau mereka menyusukan anak-anak kamu, maka berilah upah-upah kepada mereka. Hatta sebenarnya kalau nak diikutkan,
pendapat sebagai ulama lah. Kalau isteri kita minta upah untuk disusukan anak kita dengan dia pun, kita kena bagi. Kalau perempuan dengar nanya kan. Walaupun sebahagian kata dia boleh minta upah tapi tak wajib kita bagi, kerana itu dah dikira sebahagian daripada kewajipannya. Kita dah bagi nafkah makan minum kan. Ada yang kata begitu. Pasal Allah Ta'ala kata fa'in arda'na lakum fa'atuna ujurahunna. Kalau dia minta upah bagi. Ini umum. Bukan hanya orang luar yang menyusukan. Dia kata termasuk juga isteri-isteri kita. Nanti ada bab dia. Tak tahulah bila kan. Ujung-ujung lah kitabur radha'ah. Dan orang yang memberi susu kepada orang lain sabit hukum susuan ke atasnya. Sebab tu di Europe tuan-tuan, mereka ada buat bank susu di hospital-hospital besar. Ya, dia panggil bunukul halib, bank susu. Sebab tu ulama kontemporer yang muamalat lah, dia ada bincang macam tokoh muamalat dunia nama Syekh Mufti Taqi Osmani kan. Ya, tu dunia macam number one lah tuan-tuan. Kita Malaysia number one Daud Bakar. Ya. Majlis Penasihat Syariah Bank Negara tu kan. Pengurusi dia tak silap. Kira yang kita kata pakar rujuk lah, dia lah hari ni yang kewangan Islamnya Malaysia, Daud Bakar. Kalau dunia, Taqi Osmani ya. Taqi Osmani dia komen saja satu produk, dunia jatuh produk tu, harga dia jatuh. Betapa berpengaruh ni fulan bin sefulan ni. Ya. Tapi buku dia sekarang tak banyak. Ya. Saya ada 2 buku dia. Satu tentang fiqh jual beli, fiqh jual beli semasa, dan satu lagi tentang adab fatwa. Dia pun ada bahasan tuan dalam buku dia. Bunukul Halid, bank susu ni. Ya. Macam mana? Pasal Europe buat. Ya. Qardawi benar tuan. Qardawi benar bank susu ni. Saya tak baca lah, tapi saya dengar ceramah-ceramah orang. Dia kata Qardawi dalam fatwa beliau membenarkan bank susu. Kerana Qardawi dalam bab ni dia pilih pendapat yang mengatakan bahawa tak sabit susuan dengan cara memberi minum dalam bekas. Pasal ulama dulu-dulu susuan ni dia ada 2. Satu yang kata sabit asas susu saja. Awak bagi minum kat dada ke, awak perah bagi minum ke, asas susu seseorang berpindah kepada bayi yang lain, dia kata sabit. Setahu saya tu majoriti lah. Tapi sebahagian yang lain minoriti lah. Dia kata kalau kita perah bagi, dia tak sabit. Qardawi pilih hak tu lah. Jadi Qardawi kata jika ada keperluan untuk susu dari sudut kesihatan, maka dia kata boleh buat bank susu. Qardawi kata begitu. Tapi setahu saya ramai yang tak benar kan. Antaranya Syekh Taqi Osmani lah. Dia kata tak boleh kerana sabit susuan. Nak cerita ada kitabur radha'ah tentang susuan. Kemudian ada bab khuluk. Tahu khuluk? Khuluk ni tubuh talak lah. Orang kita dia tak ada idea tentang khuluk, kira bagus juga kan. Tapi khuluk ni dia ada slot dalam syariah kerana Allah Ta'ala wahyukan dalam Quran. Allah Ta'ala benarkan wanita ni membayar kepada suaminya untuk perceraian. Itu namanya khuluk. Melayu terjemah tebus talak. Saya pun tak tahu siapa yang terjemahkan begitu. Tapi boleh lah kan, tebus talak. Khuluk-khuluk ni makna dia isteri bayar pada suami untuk perceraian. Ya. Sama ada offer tu datang daripada suami offer dia. Mana aku cerai mau mai 2,000. Mau bagi aku 2,000 jatuh talak. Itu. Ataupun isteri tu offer. Bang, boleh tak kita bercerai? Saya bagi awak duit. Ataupun boleh daripada pihak ketiga atau keempat. Ialah adik kita kahwin dengan penagih dadah. Hari kena belasah, hari kena belasah. Lah kita pergi jumpa dia. Mau cerai adik aku beri kamu 10,000. Boleh tak? Itu dia panggil khuluk, tebus talak. Ya. Alah, tuan-tuan hari ni yang duk buat taklid tu pun tebus talak juga tu. Betul tak? Tuan-tuan tak ingat dulu lafaz menikah macam mana? Kan kita kata kalau kita tinggalkan isteri 3 bulan betul-betul 3 bulan anak pun dah tak ingat lah. Tapi ada lah surat nikah tu demi lafaz tu. Kita baca kan. Jom tengok balik lafaz nikah tu. Ada tak? Saya nikah dah 20 tahun ada, saya ingat tu. Tuan-tuan lagi lama kot. Tapi ada tulis tu. Kalau kita tinggal isteri 3 bulan tak silap betul-betul
tanpa memberi nafkah, tanpa apa berita, macam itulah cerita dia. Tiba-tiba isteri mengadu pada qadi, sabit yang kita buat benda tu, lalu isteri bayar RM1 kepada qadi, maka jatuhlah talak. Kita gabung dua tu. Satu ta'liq, satu khulu'. Kita khulu', kita tebus talak dengan ta'liq. Ya. Nampak? Dia panjang proses dia tu. Jangan ingat mentang-mentang kita lafaz, lepas tu tulis pula dalam surat nikah. Ingat senang ke? Saya punya sepupu tuan turun naik. Tak cerai-cerai. Dia dah tinggal isteri dia berbulan-bulan. Isteri pergi report, naik mahkamah, naik mahkamah. Tak tertalak-talak pun. Kalau ikut dah ada. Bukan senang. Tapi nak cerita benda tu adalah. Khulu'. Kemudian ada li'an. Li'an ni maksudnya bila suami tuduh isteri dia berzina. Tak tahulah sekarang berlaku tidak kan. Dalam keadaan dia tidak ada saksi. Allah Ta'ala ajar dalam surah An-Nur one by one. Tingkat awal tu ayat 6 sampai ayat 10. Ya. Maka dia boleh dilepaskan daripada hudud. Pasal kalau kita tuduh orang tu berzina, kalau kita tak ada saksi, kita kena berat 80 kali. Tapi suami Allah Ta'ala bagi keringanan. Bukan keringanan. Mana Allah Ta'ala bagi sikit macam peruntukan lah. Di mana kalau dia tak ada saksi, dia boleh bersumpah. Kalau isteri dia tak nak mengaku, isteri dia juga bersumpah. Itu dia panggil li'an. Li'an daripada perkataan laknat. Tapi laknat melaknat. Orang Arab ni kalau laknat, dia panggil laknat lah. La'ana rajulu. Macam tu. Tapi kalau aku laknat mu laknat aku. Dia panggil li'an. La'ana yula'inu li'an. Ataupun mula'nah. Cerita dia li'an ni maksud laknat melaknat. Aku laknat mu laknat aku. Stop kat situ je lah. Kalau isteri dia beranak, esok keluar anak sebiji macam orang yang berzina dengan dia. We cannot do anything. Pasal Allah Ta'ala suruh stop kat situ je. Macam zaman Nabi lah kan. Ada seorang sahabat tu nama dia Hilal bin Umayyah. Dia nampak isteri dia berzina. Dia mengadu kat Nabi. Nabi kata, al-bayyinatu wa illa hadun fi zahrin. Mana saksi? Mana bukti? Bukti tu saksi je lah. Mana saksi? Ya. Tak ada dia kata. Kalau tak ada, kau kena bedalah, Nabi kata. Allah Ta'ala turun ayat Quran. Ya. Allah Ta'ala kata apa? Kalau tak ada, suami li'an isteri, isteri li'an suami. Allah Ta'ala si ajar lafaz dia lagi macam mana li'an. Ya. 5 kali sumpah. Kan? 4 kali tak mengaku, sekali laknat Allah ke atas aku. Suami kata, kau berzina. Rengkah-rengkah begitulah. Kalau aku menipu, laknat Allah ke atas aku. Isteri pula menafikan. Aku tak berzina. Kalau aku menipu, laknat Allah pula ke atas aku. Macam tu lah. Dia bukan laknat orang. Dia laknat diri sendiri. Tapi kerana dia berlaku dua pihak, maka dia disebut sebagai laknat melaknat. Antara suami dan isteri. Ya. Jadi Hilal bin Umayyah pun laknatlah isteri dia. Isteri dia pun menafikan. Betul tak? Dia tuduh isteri dia tu berzina dengan seorang yang lain, nama dia Syarif bin Samad. Tiba-tiba keluar anak, sebiji Syarif bin Samad. Orang mengadu kat Nabi. Nabi kata, laula kitabullah lakana baini wa bainaha sya'nun. Nabi kata, kalaulah tidak kerana kitab Allah, nescaya aku dan dia masih ada urusan yang belum selesai. Maksudnya Allah Ta'ala suruh stop kat sini je. Kita tak payah nak pergi lebih jauh lah. Allah Ta'ala suruh sampai. Dia buat tak buat tu dia kerja dengan Tuhan. Itu usulan dia dengan Tuhan. Dia ada benda kita boleh ambil kira. Kita kena consider lah sesama kita. Ada benda tak boleh. Itu dia dengan Tuhan. Betul tak? Awak kerja kilir aruk. Saya tahu awak kerja kilir aruk. Saya pula suka jual barang. Jual baju ke, jual makanan ke. Main confuse pula. Dia ni kerja kilir aruk Cik Mamat ni. Was-was pula dengan duit aku ni. Kan? Dia jual jugalah kan. Takkan dia nak kata apa-apa, dia jual juga. Tapi duit dia jual tu dia serkoh. Dia tak yakin nak makan duit hok. Siapa tak macam tu ya Allah. Dia
dia kerja yang tak halal tu dia dengan Tuhan. Bila dia buat pertukaran dengan kita, dia beli nasi kita, kita ambil duit dia pindah lalu. Nasi tu pula jadi haram. Kita halal. Ya tak? Ha? Dia muamalah macam tu. Jadi jangan was-was, tak betul. Ya? Ada orang tuan-tuan, ni saya baru 2-3 hari ni. Orang tak semayang. Tukang masak tu, dia tahulah tak semayang. Orang pergi beli makanan bagi dia tak makan. Boleh tak ustaz macam tu? Saya kata tak boleh. Pasal apa? Yalah, tukang masak tak semayang. Lah. Takat tukang masak tak semayang, apa kau nak kisah? Dia tak semayang dengan Tuhan. Ini kerja buat dunia. Apa kisah dia semayang, dia tak semayang, dia pakai seluar pendek, tak pakai seluar pendek, tak ada kena-mena kita. Ya, tak menjejahkan agama kita sedikit pun. Ya. Habis tu kita tak boleh berurusan lah dengan non-Muslim. Habis tu Nabi tu pergi pinjam dengan orang Yahudi. Orang Yahudi bagi kambing, Nabi ambil. Sedangkan orang Yahudi kuat makan riba. Kan? Sahabat Nabi diajak jemput ke kenduri. Sedangkan hok buat kenduri tu lintas darat. Nabi semua kata, dia makan riba dengan Tuhan. Kita makan ni hak sedekah. Ya tak? Orang bagi duit zakat pada Barirah. Barirah ni pembantu Aisyah. Nabi tak boleh makan zakat ataupun sedekah. Bila daging Barirah sampai rumah Nabi nak makan. Kata Rasulullah, kita tak boleh makan sedekah ni. Kan? Nabi dan anak cucu dia tak boleh makan sedekah. Nabi kata, hak orang bagi pada Barirah itu zakat atau sedekah. Hak Barirah bagi kepada kita ialah hadiah. Dia lain tu, dia bertukar lalu. Muamalat dia macam tu. Yang tak bertukar ni tuan-tuan, harta curi aja yang tak bertukar. Kalau kita nak jual barang, kita tahu duit dia ni duit curi, kita tak boleh ambil. Kalau kita ambil, kita pun kena beri kepada tuan yang dicuri itu. Duit curi saja, atau rompok, atau rampas, atau hal seumpama itu yang berkait dengan tanpa redha. Hak tu no tolerant. Tapi hak lain tu, dia makan riba ke, dia judi ke, dia kerja kilat aruk ke, dia kerja kelab malam ke. Kan? Kita nak buat apa-apa pertukaran dengan dia, boleh. Sebab pertukaran, dia bagi duit dia, kita bagi barang kita. Tak ada isu sama sekali. Dia tukar lalu. Based on hadis-hadis yang saya telah baca tadi lah, kisah-kisah Rasulullah dan para sahabat tu kan. Sebab tu ulama buat kaedah. Apa dia kata? Sabab tabaddul al-milki yakum maqam al-ain. Ya. Harta ni tuan-tuan, dia boleh bertukar status dengan bertukar sebab pemilikannya. Jadi tak ada isu sama sekali. Tu sebelum ni ada seorang ustaz famous jugalah ni. Ni kalau orang komen dia memang kena hentam lah. Orang tanya dia, boleh tak bayar hutang dengan duit judi? Saya nak bayar hutang awak ni, tapi saya menang toto malam tadi. Dia kata haram, tak boleh ambil kan. Ramai orang tegur juga. Salah lah macam tu. Tapi personally saya kata tidak salah, cuma tak tepat. Yang dia sebut tu yang standard mazhab Syafi'i, yang sudah tidak diguna pakai lagi. Ya. Dunia tak pakai, Malaysia pun tak pakai. Ya. Fatwa hari ni banyak kata kita boleh ambil saja. Dia base orang tadilah. Ya. Bila bertukar aja, yang kita ambil hutang. Ya. Urusan judi dia dengan Tuhan. Macam kalau tuan tengok fatwa Mufti Wilayah kan. Dia kata boleh sahaja asalkan kita tidak terlibat langsung dengan kegiatan itu. Boleh aja. Contoh dia gitulah ya. Dia kontrak-kontrak baru ni nak kena tengok. Macam hal pernikahan pun banyak pendapat-pendapat ataupun fatwa-fatwa semasa yang tidak sama lagi dengan buku-buku lama. Ya. Saya tengok ibadat lah yang jarang ada perubahan. Ada juga, tak banyak. Tapi kalau pernikahan, kalau muamalat kehartaan, banyak. Jadi kalau kita baca buku 50 tahun ke atas dia, banyak yang telah orang kata apa, ni lah. Okey, kemudian itulah bab-bab yang ada. Next nanti kita akan baca yang mula-mula lah. Nanti saya print buku tu. Tuan-tuan tak payah print, tak apa, simpanlah handphone je. Kita tengok. Tajuk yang pertama yang ditulis oleh Syekh Ahmad Sarawak ialah galakan berkahwin dan hukum perkahwinan. Kebiasaannya dalam mana-mana profit lah. Dia akan memulai dengan setelah definisi, ya, dia akan sebut tentang galakan berkahwin. Ada 6 poin yang Syekh Ahmad Sarawak tulis. Kemudian dia masuk pada hukum hakam pernikahan. Ya. Dan sebahagian buku sebenarnya sebelum hukum hakam pernikahan dia hurai dulu hukum hakam melihat wanita.
Ada juga. Kerana sebenarnya lelaki ni haram dia melihat wanita yang bukan mahram, melainkan dengan 7 alasan yang diwartakan oleh syarak. Ya. Wanita dia ringan sikit. Kalau lelaki dia agak berat. Ha? Nantilah kita kongsi. Jadi kita baca dulu garakan berkahwin dalam Islam, ada 6 poin itu. Kemudian kita mungkin selepas tu kot. Sebelum kita masuk hukum hakam pernikahan, kita hurai dulu atau kongsi tentang hukum hakam melihat wanita yang tidak berkahwin. Okey, boleh ada soalan nak tanya apa-apa tak? Ada soalan? Azan dah tu.